Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid? Ustaz doakan kamu sihat sentiasa. Hari ini kita akan sambung tajuk akibat tidak tolong-menolong pada perkara kebaikan. Jadi murid-murid, sebelum kita mulakan kelas, marilah sama-sama kita tadah tangan, kita aminkan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Apa membuang masa, marilah kita tengok muka surat 3, iaitu tajuk akibat tidak tolong-menolong pada perkara kebaikan. Macam biasa murid-murid, Ustaz baca dulu, lepas tu Ustaz nak kamu ikut bacaan Ustaz. Boleh? Boleh. Okey. Akibat tidak tolong-menolong Akibat tidak tolong-menolong pada perkara kebaikan. pada perkara kebaikan. Pertama, dibenci Allah Subhanahu wa taala dibenci Allah Subhanahu dan wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. sallallahu alaihi wasallam. Kedua, Dibenci ibu bapa dibenci dan ibu bapa dan keluarga. Ketiga, dibenci rakan, guru dan masyarakat. guru dan masyarakat. Keempat, Sesuatu pekerjaan itu tidak itu dapat dilaksanakan dapat dengan dilaksanakan cepat. dengan cepat. Kelima, melemahkan keharmonian sesebuah masyarakat. Bagus. Ustaz nak kamu tepuk tangan. Ustaz nak dengar tepukan yang gemuruh. Okey, terbaik. Murid-murid tahu tak apa pula maksud akibat ni? Kebaikan tahu, Ustaz. Macam-macam jawapannya. Okey murid-murid, akibat ini adalah datang daripada perkataan bahasa Arab sebenarnya, iaitu uqubah, iaitu akibat, yang bermaksud perkara yang akan dibalas ataupun perkara yang kita akan dapat akibat benda yang buruk. Kalau kita tengok dalam ayat dalam surah Al-Ma'idah ayat kedua, yang kita tengok muka surat yang kedua ada ayat itu, tetapi di hujung ayat Allah bagi tahu innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu berat azab seksanya, iaitu bagi sesiapa yang melanggar perintahnya. Itu adalah akibat tidak tolong-menolong pada perkara kebaikan. Jadi akibat itu adalah perkara yang kita akan dapat, iaitu perkara yang buruk yang kita akan dapat. Sebelum ni kita belajar tentang fadilat, iaitu perkara baik yang kita akan dapat. Kesan dia, kesan baik. Akibat ni kesan buruk. Ingat, kesan buruk. Jadi yang pertama murid-murid, akibat yang kita akan dapat adalah dibenci Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibenci Allah ni adalah satu perkara yang minta jauh lah. Kalau kita dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, faham-fahamlah. Kata Allah tadi, Allah maha berat azab seksanya kalau kita melanggar perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua murid-murid, dibenci ibu bapa dan keluarga. Macam mana pula kesan dia kita ni boleh dibenci oleh ibu bapa dan keluarga kita?
Contoh mudah adik-adik sekalian, murid-murid ni, kalaulah ibu dan ayah kita minta tolong kita buat sesuatu, tapi kita ambil endah tak endah, contoh mak tu minta tolong kita sidai baju, Amir, tolong sidai baju sekejap, alamak nantilah, tolonglah mak, nantilah nak main game sekejap ni, nanti tolonglah pak. Sekali dua panggil, 3-4 kali panggil tak dengar-dengar, lepas tu mak pun marah, mak pun tak suka dengan perkara kita. Jadi kalau kita tidak tolong menolong ni, contoh tadi Ustaz bagi pada dalam di rumah, mak ayah kita tak suka dengan kita. Okey, mak ayah kita akan tak suka dengan perangai kita, bukan benci dengan kita, diri kita tak benci dengan perangai kita. So kita kena sentiasa ringan tulang. Ringan tulang ni apa? Sentiasa rajin membantu ibu ayah kita dan juga keluarga. Baik, murid-murid, yang ketiga, dibenci rakan, guru dan masyarakat. Macam mana pula dibenci oleh rakan, guru dan masyarakat? Sama juga macam tadi, kan, rakan kita, rakan sekelas kita. Kita ni hidup seorang diri, contohnya kita tak suka berkawan dengan orang, ataupun kadang-kadang kita minta tolong kat kita, tapi kita ni buat tak tahu aja, tak ada hati langsung nak tolong kawan kita. Nampak, akhirnya kita dipulaukan, akhirnya kita tidak disuka oleh rakan dan kita duduk seorang-seorang. Ingat, bukan benci diri kamu, tetapi benci sikap kamu, perangai kamu. Itu yang kamu kena ubah. Yang keempat, sesuatu pekerjaan itu tidak dapat dilaksanakan dengan cepat. Sesuatu pekerjaan itu tidak dapat dilaksanakan dengan cepat. Contohnya murid-murid, ustaz-ustazah bagi kamu tugasan untuk membersihkan kelas. Membersihkan kelas. Ada 5 orang kawan, tapi ada yang buat kerja hanya 2 orang. Yang lagi 3 orang duduk relax, bersembang, mainlah dalam kelas dan sebagainya. Jadi sepatutnya masa yang ustaz bagi itu boleh siap dalam 10 minit, dia boleh jadi 15 ke 20 minit, habis ketinggalan dalam pelajaran. Kelima, melemahkan keharmonian sesebuah masyarakat. Keharmonian ni maksudnya kedamaian. Okey, ialah contohnya kita duduk dekat kejiran, kalau ada keduri contohnya, kalau ada kawan-kawan ajak pergi main, kamu tak nak dengan kamu, akhirnya hidup akan tidak tenang. Akan ada perkara-perkara yang mungkin jiran kita selalu berkata belakang dekat kita, mungkin rakan-rakan kita dekat tempat taman rumah kita tak nak kawan dengan kita. Jadi kita duduk seorang-seorang. Bila ada orang minta tolongan kita tak nak tolong orang. Bila kita dalam kesusahan, kita takut-takut orang pula tak nak tolong dekat kita. Jadi murid-murid, itu sahaja untuk kelas hari ini. Ustaz doakan kamu faham, kamu amalkan apa yang baik murid-murid. Bukannya perkara-perkara yang Ustaz sebut yang tak baik, itu yang kamu ikut. Ustaz tak nak yang itu. Ustaz nak kamu ikut apa yang baik. Contohnya, sentiasa tolong ibu dan ayah, sentiasa tolong rakan, sentiasa tolong guru. Jangan duduk bersendirian, jangan duduk seorang-seorang, sentiasa tolong menolong, supaya apabila kita dalam keadaan susah, orang akan bantu kita. Dan yang kedua, ubah sikap. Kalau sentiasa selama ni kamu malas nak tolong orang, tak suka tolong orang, lepas ini kamu kena rajin membantu orang. Kamu kena sentiasa tolong orang. Ingat, bila kita suka tolong orang, kita akan dapat pahala. InsyaAllah kita akan hidup bahagia di dunia dan juga di akhirat. Itu saja video kali ini. InsyaAllah kita jumpa lagi video-video yang akan datang untuk topik yang seterusnya, iaitu topik bertanggungjawab. Ingat, jangan lupa like dan subscribe video Ustaz ni supaya kamu tak tertinggal video-video Ustaz yang akan datang. Kita jumpa lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.